Assalamualaikum guys, welcome back. Video ni mungkin akan penuh dengan kata-kata yang tak elok buat ahli politik dekat Malaysia, terutamanya yang tiba-tiba jadi pakar binatang dan juga tumbuh-tumbuhan, yang mana aku boleh je cakap flora dan fauna, tapi sebab perkataan binatang tu macam sedap untuk aku cakap, dan juga menggambarkan sikap sebahagian individu yang sepatutnya melindungi dan juga memperjuangkan hidup kita, makanya kau jangan ajar aku ada perkataan flora dan fauna. Nanti aku tanam gambar korang dekat tengah-tengah hutan biar korang kena santau tanah. Kisahnya sebelum ni kecoh pasal isu pembalakan bukan setakat dekat Pahang, tapi sebenarnya ada juga dekat Kelantan. Kecohnya bukan sebab apa, tapi sebab mula kelihatan kelibat harimau berdekatan dengan kampung orang asli dekat Gua Musang. Disebabkan tu banyak pihak yang menjeling aktiviti pembalakan yang berlaku dekat hutan dekat sana, yang mana ianya dikatakan jadi penyebab binatang yang menjadikan hutan sebagai kawasan kediaman terpaksa cari kawasan baru. Kalau ikutkan norma bagi binatang, bila diorang kencing dekat tempat tu ataupun tinggalkan cecair badan, binatang-binatang berdekatan akan tahu ini ialah kawasan binatang tu. Tapi nampaknya air kencing diorang tak dapat nak lawan kaki kencing. Sebelum ni ada ahli politik yang menafikan aktiviti pembalakan sebagai punca binatang tersebut dilihat berdekatan dengan kawasan orang asli sebab katanya kawasan pembalakan tu jauh. Lepas tu ada NGO yang ambil gambar kawasan pembalakan dekat situ dan juga kawasan yang mana binatang tu dijumpai. Bila kita tengok gambar tu, sememangnya aktiviti pembalakan jadi punca terbesar kenapa binatang tu semua terpaksa berpindah ke tempat lain. Terbaru muncul seorang lagi ahli bijak pandai yang menjawab persoalan pasal gambar drone tersebut. Ini artikel yang aku petik daripada Sinar Harian. Pengarah JPNK Abdul Halim Abu Samah berkata, imej yang diambil menggunakan drone oleh sebuah badan bukan kerajaan menampakkan seolah-olah jaraknya berdekatan, namun sebenarnya jarak itu adalah jauh, antara 5 hingga 6 km dari lokasi. Saya nasihatkan orang ramai supaya tidak memanipulasikan imej tersebut kerana lokasi pembalakan bukan berdekatan dengan habitat harimau atau lokasi binatang itu. Pada aku, ini yang kita kena buat dengan statement daripada orang yang bijak pandai ni. Dah tua pun bodoh. Biar aku kongsi info untuk perhatian korang dan juga aku berdoa mungkin kos nak belajar pasal hidupan liar dan juga alam sekitar ni mungkin tinggi atau otak dah tepu berkepap. Jadi aku akan kongsi secara percuma, moga-moga pakcik pengarah tu dan juga mereka yang berkenaan dapat pengisian ni ataupun mungkin teringat untuk kutip balik otak diorang yang tertinggal dekat gua. Seekor harimau jantan perlu kawasan seluas 30 hingga ke 50 km radius untuk ditandai sebagai kawasan dia. Macam kucing juga, ada kawasan dia punya, so bila dah ramai dia gaduh sama dia. Adik aku pernah kerja dengan wildlife conservation tu untuk harimau Malaya, so jangan argue dengan aku, peludah muka di politik tu. Dan ini ialah fakta aku bacakan untuk korang. Pada pokoknya, harimau merupakan haiwan yang berkelakuan bersendirian dan kewilayahan. Saiz liputan tempat tinggal harimau banyak bergantung pada kecukupan mangsa dan peluang mengawan. Seekor harimau betina boleh menguasai wilayah seluas 20 km persegi, manakala harimau jantan pula lebih luas wilayahnya, iaitu sekitar 60 hingga ke 100 km persegi. Liputan wilayah seekor harimau jantan sering bertindan dengan beberapa wilayah harimau betina. Apa yang aku nampak sekarang ni, waktu generasi kita dah nampak dah keadaan makin lama makin teruk. Percayalah, kalau kata kita masih lagi tidur, anak cucu kita yang akan tanggung akibat daripada apa yang kita buat. Silap-silap dekat dalam kubur nanti, kita sendiri pun tak senang sebab tanah kubur kita pun habis kena rosak akibat rakusnya manusia. Waktu tu kau nak sedar memang dah tak ada maknanya lagi. Entahlah, aku nak cakap macam mana pun aku dah tak tahu dah. Makin lama makin teruk korupsi yang berlaku dekat Malaysia ni, sampaikan aku sendiri pun aku tak ada perasaan bangga aku duduk kat Malaysia ni. Ada yang pegang kuasa, teruskan jadi bodoh dan cucuk besi dekat hidung. Senang sikit nak tarik hulu kilik oleh kapitalis. Sekiranya betul-betul berlaku salah guna kuasa, sampai akhirat aku takkan maafkan korang. Aku pantang betul kes Naim macam ni sebenarnya. Akhir kata pemantun, andai otak gagal berfungsi, ambil wuduk, rujuklah Quran. Ini sebab korupsi dibenci. Nyawa makhluk jadi hiasan. Dan kalau korang suka konten yang ada dalam channel ni, please consider to subscribe. Okay, so thank you very much for watching and have a nice day. Assalamualaikum. Run back!